Apa hukum cinta Nabi? Apa hukum cinta Nabi Muhammad SAW? Sudah. Makanya apabila wajib, siapa yang tak ada rasa cinta, rindu dalam satu hari, berdosa tak? Berdosa. Orang yang cinta tak perlu dalil. Apa dalilnya, Ustaz? Jadi di situ dalilnya sangat jelas. Tetapi kalau orang kata, tadi saya kata, oh, cinta ni tak perlu dalil, betul? Betul. Kalau seseorang sudah jatuh cinta, tak perlu dalil-dalil dah. Aku cinta kau. Tak perlu syarat. Cinta tanpa syarat. Sebab tu cinta ni gila. Cinta ni gila. Sebab tu orang cintakan Rasulullah. Apa sahaja yang terjadi, aku tak kisah melainkan Rasulullah hidup. Yang tu bila terjadinya Rasulullah pengsan masa perang Uhud tu, orang kata apa? Muhammad dah mati. Tersebar sekejap je kepada Madinah. Ada seorang perempuan, sahabat cakap, "Makcik, suami makcik dah mati syahid. Aku tak kisah. Aku nak tanya, Rasulullah hidup atau tak lagi? Makcik, anak lelaki makcik mati syahid. Aku tak kisah. Aku nak tanya Rasulullah hidup tak lagi? Makcik, Rasulullah SAW masih hidup." Makcik tu kata apa? Kalau Rasulullah masih hidup, aku redha dengan kesyahidan suami dan anak aku. Yang penting aku nak Rasulullah hidup. Allah. Sebab itu wajib kita cinta Rasulullah ni lebih daripada mak ayah. Wajib kita cinta Rasulullah lebih daripada diri sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, so sebelum saya mulakan kita punya tazkirah ini, boleh tak kita buat sedikit adab saya dengan guru saya semasa dalam kelas di pondok dulu? Kita syahadah ramai-ramai, boleh tak? Saya nak dengar suara jemaah surah An-Nur ni, Taman Mas ni, boleh? Boleh? Okey. So tangan ada tangan buat macam ni, tangan tasyahud, tangan syahadah kita. Okey. Saya ucap, lepas tu tuan-tuan perempuan, mak ayah abang akak semua ikut saya. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, tangan letakkan hati kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Okey, dan hafaz semua. Selawat 3 kali, telan aliu, lepas. Alhamdulillah. Okey, itu adalah adab saya dengan guru saya lah. Lain orang, lain tu guru, lain dia punya ni, tidak ada kewajipan apa-apa. Tetapi kalau tuan-tuan perempuan perhatikan yang kita baca tu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah, itu kan jawapan dalam kubur nanti. Raditu billahi rabba, aku redha Tuhan aku tu Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan agamaku Islam. Wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasulku, dan juga ataupun imamku, kan? Ma rabbuka, betul? Ma kitabuka, ma imamuka. Itu kan soalan-soalan mereka muka nakir di dalam kubur nakir. Dalam kubur nanti. Boleh faham situ? Saya kata tu. So, kita kena sentiasa baca, ingatkan diri kita yang kita ni Tuhan kita Allah. Kita kena sentiasa ingatkan diri kita bahawa tuntunan kita ini Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi malam ini saya diberi tajuk sejarah kelahiran Nabi. Betul? Sejarah kelahiran Nabi. Yang pertamanya, sebelum saya nak cerita tentang sejarah kelahiran Nabi ni, tuan-tuan perempuan, mak ayah semua, tadi Tuan Haji beritahu saya ni da'i TV3, kata da'i tu. Saya ni Allah 2013 orang pun tak kenal saya da'i. Orang tak macam tak pernah nampak aja. JK ni da'i mana ni lah jemput ni. Tak pernah nampak kat TV 2013. Masa awal-awal dulu dia baru nak muncul da'i, selepas masa tu imam muda. Okey, sekarang ni saya bertugas sebagai ketua mutawif dan juga sebagai jurulatih siapa-siapa nak jadi mutawif untuk Persada Oasis Travel and Tours. Saya mutawif lah bawa
bawa orang pergi Mekah lah. InsyaAllah boleh hubungi saya nanti kalau untuk ke sana nanti, insyaAllah. Jadi ni starting bulan 10 hari ni ada penerbangan pertama start sibuk ni. Kami turun bekerja di airportnya, jemaah nak pergi sana, saya kena pergi sana, turun naik Mekah saya dengan CEO-nya macam tu lah. Jadi itulah tugas saya. Jadi saya jarang nak ceramah dekat masjid-masjid surau-surau ni, tapi saya ceramah-ceramah di apa nama, syarikat-syarikat korporat macam tu. Jadi arena saya yang sebenarnya, arena dakwah saya yang sebenar adalah jemaah-jemaah umrah dan juga di dalam corporate training lah, untuk contoh Honda, contoh jabatan kerajaan macam tu. Kan lain orang ustaz lain bidang tanah padang je nak bertugas kat mana, betul tak? Ada ustaz dalam bidang nasyid dakwahnya, ada ustaz dalam bidang mandi jenazah, ada ustaz saya dalam bidang saya ni dalam bidang umrah macam tu. Jadi kalau jarang nampak muka saya, iyalah saya orang kata apa, dalam grup dai tu kata ada siapa kekosongan tak free untuk ceramah di sini. So alhamdulillah, saya rasa saya kena lebarkan sayap saya, dakwah saya ke masjid-masjid pula macam tu. Okey, so tuan-tuan, sedikit sebanyak tentang diri saya. Dan adalah sedikit pengalaman dengan Astro-Oasis, Manhaj Mutawih Astro-Oasis tahun 2019, itu sahaja. Saya tak orang kata tak hebat sangatlah macam ustaz-ustaz lain, tapi sekadar platform saya untuk dakwah itu saja. Okey, so tuan-tuan sama hati sekalian, sambung pada kita punya topik hari ini. Boleh? Setakat ni boleh lah. Kena ada saya sedikit, nak kenal lagi kena cakap depan-depan lah. Okey. Yang pertamanya kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak masuk dah ni. Yang pertama kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah ciptakan kita. Itu. Ada 4 benda yang kita kena syukur. Yang pertama, kita kena syukur bahawa Allah wujudkan kita. Allah cipta kita. Allah ada hak tak nak cipta kita. Setuju? Allah ada hak tak nak cipta siapa nama Sulaiman. Allah tak ada hak cipta Hazwan. Allah ada hak, maaf. Allah ada hak tak nak cipta kita. Tetapi Allah pilih untuk cipta kita. Itu yang pertama. Wujudnya kita ni kena disyukur. Syukur yang kedua pula, Allah cipta kita sebagai manusia. Allah ada hak nak cipta kita sebagai binatang, pokok, batu, bata, semua ada hak. Itu kuasa Allah. Itu iradat Allah, kehendak Allah. Tetapi Allah pilih kita nak cipta sebagai manusia. Syukur yang kedua. Syukur yang ketiga, Allah cipta kita sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah. Allah cipta kita untuk bagi hidayah, untuk menganut agama Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, benda yang kita kena syukur ialah Allah cipta kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ada hak nak cipta kita pada umat Nabi Lut, na'udzubillah min zalik. Allah ada hak nak cipta kita pada umat Nabi Nuh. Tetapi Allah cipta, pilih kita ni, roh kita ni masuk pada jasad kita sekarang ni, hidup pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, bila sebut nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat satu tiket syafaat Nabi Muhammad nak masuk syurga. Yang penting kena ikut sunnah. Setuju? Boleh faham saya ni? Alhamdulillah. Ini 4 benda yang kita kena syukur. Tuan-tuan dan puan sahabat sekalian. Dan sebagai seorang Islam, kita kena ada simpan dalam hati kita nak ajak orang masuk syurga. Yang pertama adalah rakan-rakan kita yang lain. Ini AJK Masjid buat majlis Maulidur Rasul. Ini dipanggil proses apa? Proses islah. Apa maksud islah? Nak mensolehkan orang. Nak mensolehkan orang. Islah. Ini adalah tugas AJK Masjid. Tapi kita kena tambah lagi satu usaha. Usaha apa? Dakwah, mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Ini adalah tugas yang mana Rasulullah, orang kata apa, titipkan, orang kata apa, wasiat kepada kita, kena jadi seorang pendakwah. Boleh faham? Tak kira apa bangsa. Nanti saya akan ceritakan kisah hebat seorang insan yang hebat yang saya sayang dalam hidup saya. Saya akan cerita sedikit sebanyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa hukum cinta Nabi? Apa hukum cinta Nabi Muhammad SAW? Sudah. Apa hukum cinta pada Nabi Muhammad ni? Apa hukum dia? Wajib, betul?
Makanya apabila wajib, siapa yang tak ada rasa cinta, rindu dalam satu hari, berdosa tak? Berdosa. Bila sebut rasa cinta, mesti dalam satu hari 24 jam, satu saat ni kena ada rasa kasih, rindu pada Nabi. Kalau tidak ada, berdosa. Orang yang cinta tak perlu dalil. Apa dalilnya Ustaz? Tak ada pun dalam Quran. Kamu kenalah mencintai Nabi. Tapi sebenarnya ada, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika katakanlah kalau kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Tu dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah SAW bagi tahu pada kami kepada orang beriman, katakanlah kalau kamu cintakan Allah, ikut aku. Jadi di situ dalilnya sangat jelas. Tetapi kalau orang kata, tadi saya kata, cinta ni tak perlu dalil, betul? Betul. Kalau seseorang sudah jatuh cinta, tak perlu dalil-dalil dah. Aku cinta kau. Tak perlu syarat, cinta tanpa syarat. Faham tuan-tuan? Cinta tanpa syarat ni Allahu Akbar. Bila sebut cinta tanpa syarat, kita dengan pasangan kita, apa sahaja dia buat pada kita, kita buat pada dia, tidak menjadi masalah. Yang kerana apa? Kerana aku cinta dia. Kurangnya dia, kelemahan dia aku terima, sebab aku tak cinta dia tak ada syarat. Tetapi kalau orang cinta ada syaratnya macam mana? Kalau tak dapat 20k untuk akad nikah nanti, mas kahwin, saya rasa kita tolak perkahwinan kita nanti. Tuan-tuan perempuan, bila start syarat macam tu, seorang lelaki ni struggle maknanya susah senang macam mana ni nak cukup 20,000 ni, nak akad nikah ni, nak mas kahwin ni, sebab dah meletakkan syarat. Walaupun berjaya dapat 20,000 sekalipun, ada tersimpan dalam hati ni, aku susah payah ni, kalau bini aku tak pandai masak nanti, aku tak tahulah ni. Nampak tak? Akan jadi benda yang ralat dalam perkahwinan tersebut. Tetapi kalau cinta tak ada syarat, Allahu Akbar, tak perlu benda lain, kerana aku cinta kau. Dengan Nabi, Allahu Akbar. Kalau orang lain kata apa dalil lagi, saya dah beritahu tadi dah. Tapi kalau orang ringan sangat kan, orang yang awam ni, orang yang belum lagi tak faham Ustaz ayat Quran sangat, Ustaz boleh tak cinta? Cinta ni memang tak perlu syarat. Sebab bila meletakkan syarat dalam cinta, kita akan serabut kepala otak kita. Setuju? Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan semua mati sekalian, apa beza Abu Bakar dengan Abu Jahal dalam berjumpa dengan Nabi? Apa beza Abu Bakar dengan Abu Jahal? Abu Bakar hidup pada zaman Nabi, Abu Jahal pun hidup pada zaman Nabi. Setuju? Tapi kenapa Abu Bakar terpilih jadi orang beriman golongan pertama dan masuk syurga, sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab tidak? Kenapa? Sebab nostalgia, cinta dengan Nabi. Tuan-tuan semua mati sekalian, saya yakin ulama sekarang ataupun tabi'in kalau bercerita pasal agama, bermacam-macam kitab dah boleh hurai. Setuju tak? Ni kitab ni, dalil ni. Tapi saya yakin para sahabat tak ada pun bercakap macam tu. Tak ada nak ulas. Sahabat ni nak ulas apa lagi? Sebab depan mata ni dah ada Rasulullah, betul? Tak ada rujukan lain lagi Rasulullah. Kalau Rasulullah cakap tu lah. Tak ada dia nak berdebat pelik-pelik macam tu. Kita sekarang ustaz sama ustaz gaduh, setuju? Betul? Gaduh. Makna ustaz sekarang kalau bercakap berdegar-degar dong. Para sahabat saya yakin tak akan bercakap macam tu. Sebab tak bercambah lagi ilmu-ilmu macam-macam bidang ni, syariat, fiqh, tak bercambah. Apa yang Rasulullah ajar, itu je dia bercakap. Betul? Tapi kenapa para sahabat terpilih masuk syurga? Sebab cinta dengan Nabi. Cinta dengan Nabi tu, Allah. Nostalgia para sahabat tu. Bagaimana Abu Bakar semasa nak hijrah tu kan, Allahu Akbar. Masa dalam Gua Sur ni. Gua Sur dengan Gua Nur ni, apa beza ni? Gua Hira. Jabal Nur tu ada Gua Hira. Gua Sur ni tempat masa peristiwa hijrah. Yang mana Abu Jahal datang sikit je lagi. Gua Sur tu bukannya luas, kecil je. Kalau dia hitam macam ni je, boleh nampak dah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam tu. Tetapi Allah bantu lindung dengan sarang labah-labah, dengan burung merpati. Betul? Senyap dua orang ni.
Tiba-tiba selepas Abu Jahal dah pergi, Rasulullah masa tu letak kepala Rasulullah atas riba Abu Bakar. Duduk. Rasulullah tiba-tiba menitik, terasa titisan air mata ni jatuh pada pipi Rasulullah. Rasulullah pun tengok. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis sebab aku menahan sakit di patuk ular. Aku tak nak bergerak sedikit pun tubuh badan aku sebab aku tak nak mengejut kau dalam tidur. Kau tidur keletihan. Tetapi Abu Bakar, aku tak nak bergerak sikit pun sedangkan aku di patuk ular. Jadi aku menahan sakit air mata sahaja yang tempat keluar. Allah. Nostalgia tu dapat pada siapa? Tak ada, Abu Bakar. Sebab Abu Bakar mengenal Rasulullah. Abu Bakar mengenal batang tubuh Rasulullah. Abu Jahal ni Rasulullah depan mata, tapi dia tak kenal Rasulullah. Dia tak kenal Rasulullah. Beza orang yang sudah terbuka hati, dia kenal Rasulullah depan mata, dia bukan kenal Muhammad bin Abdullah ni, tetapi dia kenal inilah kekasih aku. Tapi Abu Jahal kenal siapa? Ni Muhammad tu je. Nama Abu Jahal sebenarnya Abu Hakam. Orang besar yang tukang bagi hukum dekat Mekah. Tetapi bila dia lawan Rasulullah, asyik kantoi je. Asyik bila nak bunuh Rasulullah, terjatuh pedang. Nak bunuh Rasulullah, ya Allah, macam-macam Abu Jahal buat. Abu Jahal buat macam mana tuan-tuan puan? Masa tu Rasulullah nak rukuk, dia nak pancung kepala Rasulullah, terjatuh pedang dia. Akhirnya dia balik ke geng-geng pembesar Mekah ni, kena ketawakan dia orang. Lepas tu ada juga masa Rasulullah solat, diletakkan perut-perut unta pada Rasulullah. Allah, busuk perut unta letak dekat kepala Rasulullah, kat badan Rasulullah. Rasulullah tengah solat tu, nah, dia letak perut unta. Rasulullah tak berganjak. Sebab apa? Dalam pandangan Abu Jahal ini Muhammad. Tapi dalam pandangan Abu Bakar, ini kekasih aku. Kekasih aku. 124,000 sahabat, mereka ni tak ada nak bercakap macam ulama kita sekarang ni. Sebab kenapa boleh bercakap panjang ulama kita? Sebab dah macam-macam kitab dah ulama yang lain, tabik-tabik yang buat kitabnya. Sebab tu bila ulama dalam jabatan mufti ke apa bercakap du. Tapi para sahabat tak cakap banyak. Apa Rasulullah cakap itu sahaja. Betul? Tapi nostalgia berhijrah sama-sama, berperang sama-sama. Tengok Rasulullah, masa Rasulullah pingsan dalam perang Uhud, pecah tepi perang Rasulullah, patah gigi Rasulullah. Allahu Akbar. Masa itu ada seorang wanita namanya Nasibah binti Ka'ab. Allah. Nasibah binti Ka'ab ni tak bersedia nak perang. Dia pergi perang Uhud semata-mata apa? Untuk jadi jururawat bersama Asma binti Abu Bakar, bersama Aisyah. Asma ni kakak pada Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Nasibah ni geng-geng jururawat lah. Tetapi bila dia melihat Rasulullah tercundang, pingsan masa perang Uhud, tubuh badan dia menjadi perisai. Bila anak panah datang situ, dia tahan, dia tepih. Allah. Sebab apa? Dia tak tahu ilmu perang. Dia pergi tu nak jadi jururawat. Berbeza dengan Khawlah Al-Azwa, yang memang sedia dua tangan hidup pedang ni. Ini cerita perempuan muslimah, pejuang-pejuang muslimah ni. Khawlah memang bersedia berlatih untuk perang. Dia pakai purdah, dia pakai ni, dua tangan hidup main pedang. Allah Akbar. Meremang dulu saya. Meremang bila cerita. Tetapi Nasibah ni dia tak pandai perang. Tapi bila melihat Rasulullah kecundang, berdarah muka Rasulullah, tapi perang pecah dua. Bila ada anak panah tu, dia jadi kuhulu ke hilir. Dia tepis pula anak panah dia. Sampai Saidina Abu Bakar kata apa? Aku melihat perang Uhud kali ini adalah hari Nasibah binti Ka'ab. Kerana dia nampak macam paling sibuk sekali dalam perang tu. Dia nampak paling sibuk sekali. Sebab dia rela tubuh dia dipanah. Benda ni tuan-tuan, perempuan, ayah semua, kerana cinta pada Allah dan Rasulullah SAW. Kalau tak ada cinta, takkan mampu buat benda macam ni. Setuju? Sebab tu cinta ni gila. Siapa yang sekarang ni ada anak isteri, tuan-tuan, perempuan yang belum kahwin ada ke depan saya ni? Yang belum kahwin ada ke?
Anak-anak muda ada belum kahwin, belum kahwin. Masya-Allah, tabarakallah. Yang lain mana? Tuan-tuan, masa kita bercinta dengan isteri kita dulu, gila tak? Gila. Orang yang sedang cinta akan keluarkan perkataan-perkataan yang di luar jangka. Lautan api sanggup ku redah, gunung berapi sanggup ku daki. Alah, bila panas pun kau tiup. Tapi kenapa boleh cerita benda macam tu? Kenapa boleh keluarkan lantunan macam tu? Sebab dalam kemaruk cinta. Sebab itu orang cintakan Rasulullah. Apa sahaja yang terjadi, aku tak kisah, melainkan Rasulullah hidup. Yang tu bila terjadinya Rasulullah pingsan masa perang Uhud tu, orang kata apa? Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Tersebar sekejap je ke bandar Madinah. Dia tak jauh. Gunung Uhud ni tak jauh, dalam 8 km macam tu. 8 km dalam 15 minit lah, 20 minit sampai lah kalau naik bas tu. Ada seorang perempuan, sahabat cakap, "Makcik, suami makcik dah mati syahid. Aku tak kisah. Aku nak tanya, Rasulullah hidup ke tak lagi? Makcik, anak lelaki makcik mati syahid. Aku tak kisah. Aku nak tanya Rasulullah hidup tak lagi?" "Makcik, Rasulullah SAW masih hidup." Makcik tu kata apa? "Kalau Rasulullah masih hidup, aku redha dengan kesyahidan suami dan anak aku. Yang penting aku nak Rasulullah hidup." Allah. Sebab itu wajib kita cinta Rasulullah ni lebih daripada mak ayah. Wajib kita cinta Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Sebab itu orang yang rindu ke Rasulullah, guru saya kata simpan satu kitab namanya Syifa, karangan Imam Qadi Iyad. Dalam bahasa Melayu ni, terbitan bahasa Melayu saya tak jumpa lagi. Dia ada bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Cuma dalam bahasa Indonesia ada dah orang terjemah. Kitab menceritakan kelebihan Rasulullah yang sahih-sahih, yang tidak, bukan cerita bukan-bukan, cerita luar biasa juga, tapi tidak ada tokoh tambah. Memang yang sahihnya. Kitab namanya Syifa. Siapa yang rindukan Rasulullah, cari kitab ni. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, boleh tahu, boleh faham dah setakat ni cinta Rasul Allah. Okey, so Nasibah binti Ka'ab, seorang perempuan, sampai starting daripada hari Uhud tu, dia nak ikut di mana saja peperangannya Rasulullah sertai, dia nak ikut. Di tubuh dia ada bekas anak panah. Boleh tahu ini anak panah untuk perang Uhud, ini anak panah untuk perang ni. Perempuan ceritanya. Kita orang lelaki, kalau tak ada kesan pisau tolong isteri di dapur, malu lah. Boleh ke saya angkat tangan sikit, angkat tangan. Dia pernah latih iris pisau ke parang sikit semata-mata nak tolong isteri kat dapur? Tak pernah ke? Pernah ke? Tak pernah. Pastikan kita ada rasa luka. Kenapa luka ni? Tolong isteri kat dapur. Tak apa, perjuangan. Boleh. Tuan-tuan saya hormati sekalian, sebelum saya nak cerita tentang kelahiran Nabi, guru saya memesankan, wasiatkan kepada saya dan wasiat kepada orang yang nak mendengar ceramah saya, seseorang yang kata cinta ke Nabi mesti kena buat 7 benda. Kena tahu, kena faham, kena ingat 7 benda ni. Yang pertama, salasilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai Adnan. Ini yang memang Rasulullah sebut sampai Adnan. Yang memang Rasulullah sebut ni memang yang diyakini. Sampai saya ingat saya 12 orang untuk nenek moyang Rasulullah. Cuma bila sampai Adnan nak kepada Nabi Ismail tu terputus di situ. Tapi Rasulullah memang ada sebut penutup dia. Rasulullah sebut, aku yakin yang ini tercabut pula. Minta maaf. Sampai kepada Nabi Ismail. Tetapi yang berturutan. Yang kedua, nama-nama Rasulullah. Saya nak tanya, nama Rasulullah ada berapa? Ada berapa tuan-tuan? Nama Rasulullah ada berapa? Muhammad. Apa tu? Nama Rasulullah ada hampir 200 nama. Yasin, nama Rasulullah juga. Toha, nama Rasulullah. Ala Yasin Habibillah. Pernah dengar tak nasyid macam tu? Muzammil, orang yang berselimut, Rasulullah juga. Abu Qasim, Rasulullah juga. Nama ada 200. Ahmad, nama Rasulullah juga. Ingatlah nama-nama ni, banyak. Okey, lepas itu yang ketiga, mukjizat Rasulullah. Ingat, beli satu kitab yang mana semua cerita ke mukjizat Rasulullah. Apa beza irhas dengan mukjizat? Irhas ni perkara luar biasa yang Allah bagi pada calon-calon Nabi yang belum dia angkat jadi Nabi. Contoh, Rasulullah SAW
Dia angkat jadi Nabi pada umur 40 tahun. Lepas tu yang masa kecil tu yang awal melindungi Rasulullah tu, yang dia belah hati tu, itu namanya irhas. Belum mujizat lagi, irhas. Okey. Lepas itu, nombor 4, bentuk badan Rasulullah SAW. Di mana nak belajar bentuk badan Rasulullah SAW ni? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dada baginda macam mana? Kening baginda macam mana? Seperti bulan sabit yang hitam, tebalnya kening baginda. Dada baginda ni teguh, tegap macam dua gunung yang sangat kuat. Perut baginda seperti batu bata. Maksudnya six pack lah. Kita Allah. Kalau jiru air daripada ujung kepala jatuh ke depan air, tak sampai kaki. Allah. Boleh faham sekarang? Okey. So, yang kelima, sirah Nabi. Kena belajar sirah Nabi daripada lahir sampai wafat. Peperangan baginda, perniagaan baginda, perkahwinan baginda, dakwah baginda. Boleh? Alhamdulillah. Lepas itu nombor 6, akhlak Nabi. Kena belajar tentang akhlak Nabi. Lepas itu nombor 7, keistimewaan Nabi berbanding Nabi lain. Ada keistimewaan Nabi berbanding Nabi lain. Boleh faham setakat tu? Alhamdulillah. Okey. So, tuan-tuan sahabat sekalian, kita nak masuk pada sejarah kelahiran Rasulullah. Kita kenal dulu siapa Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, dia ada 10 orang anak lelaki. Ada 10 orang anak, termasuk perempuan pun ada 10 orang anak. Anak-anak mereka ni semua jadi pembesar-pembesar Mekah. Abu Lahab semua, Hamzah semua, Abbas. Okey. Lepas itu, Abdullah ini anak yang paling bongsu. Dan semak dengan seayahnya ialah dengan siapa? Abu Talib. Abu Talib. Jadi tuan-tuan sahabat sekalian, bila kita cerita tentang mak ayah Nabi, kita kena letakkan bahawa mak ayah Nabi ni orang yang beriman. Ada satu golongan yang mengatakan mak ayah Nabi ni masuk neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kenapa jadi sampai macam tu? Sebab mereka ini berpegang pada satu hadis yang mana Rasulullah ni ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku ni sekarang ni beriman, tapi mak ayah aku ni dah mati. Tapi diorang ni sebelum datang Islam diorang ni. Jadi macam mana?" Ada hadis Muslim katanya. Jadi Rasulullah sebut abi wa ummi finnar. Mak dan ayah aku, tapi sebenarnya bukan mak yang dia katakan mak abi wa ummi, tapi Rasulullah nak katakan abi ni pok saudara mara aku pun lain juga. Abu Lahab pun masuk neraka juga, betul tak? Ummi ni mak saudara yang lain juga. Tetapi Rasulullah tidak masukkan Aminah dan Abdullah, tidak. Mereka ini mengambil hadis ini nak mengatakan mak ayah Nabi Aminah dan Abdullah masuk neraka. Tanpa bersalah dia kata macam tu. Tidak. Tuan-tuan puan-puan, mak ayah yang saya hormati sekalian, apabila kita cerita tentang mak ayah Nabi, memang ada zaman sebelum Nabi lahir, ajaran Taurat dan Injil dah tersebar dah. Ajaran Nabi Isa, Nabi Musa masih berlegar, ahli kitab masih berlegar lagi, betul? Tetapi Nabi Ibrahim azan. Puan yang saya hormati sekalian, kita sambung cerita tentang siapa Abdullah ni. Peribadi Abdullah ini iaitu ayah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak-banyak anak Abdul Muttalib, dia yang paling juruh. Orang kata juruh. Paling perangai dia cantik, comel, jejaka idaman anak dara. Tu Abdullah ni. Dan sesiapa yang menanggung sesiapa yang menanggung benih Nabi Muhammad SAW, maksudnya daripada susu galur yang saya bagi tahu tadi. Saya bagi tahu tadi, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahri bin Malik bin An-Nadur bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang saya ceritakan ini menanggung salasilah Nabi yang direct benih lah tu, betul? Mereka ni Allah kurniakan satu kehansaman yang sangat luar biasa. Dan di dahi mereka ni orang melihat satu macam ada cahaya macam tu. Tapi bukan kepala botak, bukan. Tu cahaya juga.
Cahaya juga tak percaya lain. Oi, ada cahaya lah di wajah kau. Rupanya pada botak. Bukan. Tetapi cahaya ni orang nampak dia tenang. Sebab itu Abdul Muttalib, datuk Nabi pun orang pandang mulia. Abdullah ini orang pandang mulia. Jadi yang saya cerita tadi bin. Dan sampai Nabi Ibrahim pun handsome. Orang yang menanggung silsilah Nabi ni, Allah bagi kehandsoman yang handsome. Jangan main-main kehandsoman dia. Sebab itu Nabi Muhammad, kehandsoman dia lagi handsome daripada Nabi Yusuf sebenarnya. Nabi Yusuf ini, handsome Nabi Yusuf itu adalah mujizat. Nak tahu kehandsoman dunia ini, lelaki satu dunia ini berkumpul pada wajah Nabi Yusuf. Tu dia. Orang kata K-pop, K-pop Korea handsome sangatlah tu. Tetapi handsome ini, yang nak tengok handsome Nabi Yusuf. Tetapi ulama mengatakan Nabi Muhammad lagi handsome daripada Nabi Yusuf. Cuma Nabi Muhammad SAW tidak mengundang fitnah. Nabi Yusuf tak jahat. Itu mujizat Nabi Yusuf handsome tu. Tetapi Allah nak tunjuk, kalau kau nak tahu kehandsoman, kumpullah satu dunia ni, Mr. Universe ke segala benda yang paling handsome kat dunia ni, tak, semua tak dilawan Nabi Yusuf. Sampai lelaki pun akan jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Macam tu. Tapi Nabi Muhammad handsome dia membuatkan orang malu Allah. Subhanallah. Pandang tak lama. Subhanallah. Jadi tunduk. Kehandsoman Rasulullah itu membawa wibawa, membuatkan orang malu nak tengok lama-lama. Tu dia. Dan begitulah yang lain-lain yang memegang nur anggap apa? Cahaya Nabi Muhammad ni. Yang memegang anggap apa, saya beritahu untuk nenek moyang dia ni. Okey. Siapa pula Aminah? Aminah ini daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni dekat mana? Daripada Madinah. Rupa-rupanya kampung Rasulullah belah mak kat Madinah, kampung belah ayah dekat Mekah. Kan? Aminah ni juga adalah seorang wanita suci yang paling lawa. Bertemulah Aminah dan Abdullah ini. Bila bertemu dah Aminah dan Abdullah ini, berkahwin dan mengandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah tak tahu yang dia mengandung ini adalah rahmatan lil alamin. Aminah tak tahu. Tetapi Aminah, ibu Nabi ini mendapat petunjuk melalui mimpi banyak kali dah. Dan Aminah tak rasa sakit pun semasa melahirkan Nabi Muhammad SAW. Macam tu. Jadi takkan nak katakan orang dua insan yang baik akhlak ini, Aminah Abdullah, nak katakan mereka ini ahli neraka. Tidak. Dan mereka ini, benih mereka ini menghasilkan Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Sangat tidak ada adab. Tuan-tuan sahabat sekalian, perasan tak? Setiap kali bulan Maulidur Rasul mesti ada golongan yang menentang sambutan Maulidur Rasul. Setuju? Tuan-tuan, Iblis ada 3 kali dia menangis. Saya ingat 2 je. Yang ketiga saya tak ingat sekarang, datang tak ingat. Yang pertama, apabila dilaknat Allah, Iblis nangis. Dia dilaknat Allah tu keluar, dan memang Allah dah tetapkan dia masuk neraka, dia menangis. Dan yang kedua, bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis tak suka Nabi Muhammad ni. Aduh. Sebab apa? Sebabnya umat Nabi Muhammad ni ramai. Sekarang ni 1443 tahun. Walaupun ada jiran kita China, India, itu juga umat Nabi Muhammad. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita mengajak dia tentang kepada Islam. Itu umat Nabi Muhammad juga. Boleh faham saya ni? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bila dah mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi meninggal dunia pada umur 25 tahun. Semasa berniaga di Syam. Boleh sebelum ni pernah dengar benda ni? Jadi anak Nabi dah jadi anak yatim. Bila jadi anak yatim, masa Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang kampung yang nak cari duit lebih ni, yang nak jadi ibu susu ni, datang ke bandar Makkah.
datang kepada Mekah. Tapi sebenarnya sebelum saya nak cerita tentang Halimatus Sa'diyah ni, saya nak ceritakan bila lahirnya Nabi ni ada 5 perkara luar biasa berlaku. Yang pertama, berhala-berhala di Mekah, di Mekah tu sekitar tu untuk. Yang kedua, cahaya terang muncul bersama kelahiran Nabi Muhammad SAW di istana-istana negeri Syam. Syam ni sekarang ni ada 4 negara. Jordan, Lebanon, Palestin, Syria. Dulu satu negara nama Syam. Sekarang pecah jadi 4. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Istana-istana ni bergegar dan cahaya terang. Semua istana-istana terang lain macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, istana raja-raja Rom di Itali bergegar tiang seri mereka dan ada yang runtuh. Tu dia. Lepas itu api agama Majusi di Iran, Parsi yang tak pernah padam 1000 tahun terpadam pada malam tersebut. Dia tak pernah padam tu ada 2 sebab. Guru saya beritahu. Yang pertama, memang ditugaskan orang untuk sentiasa menyalakan dia, diganti setiap saat. Ada shift dia sampai 1000 tahun. Tu je. Dia tak hebat mana pun api tu, ada orang untuk bakar. Ada orang untuk bakar selama 1000 tahun. Yang kedua, api tu terlalu besar sampai susah nak dipadam. Itu yang dikatakan api yang besar, api yang tak pernah padam 1000 tahun. Boleh faham saya tuan? Alhamdulillah. Agama Majusi ada lagi sekarang. Ada lagi. Nama dia Zoroaster di Iran juga. Vokalis kumpulan Bohemian Rhapsody dah mati dia rasanya. Dia penganut agama Majusi. Nama Majusi nama moden dia Zoroaster, menyembah api. Ada lagi agama itu. Dan yang kelima, air tasik sawat menjadi surut. Boleh faham? Jadi ini 5 perkara pelik berlaku menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, Nabi Muhammad masuk pada Halimatus Sa'diyah tadi, orang lain dah ambil bayi-bayi yang baru lahir. Orang lain dah ambil bayi-bayi yang baru lahir nak jadi ibu susu. Maknanya tinggal Nabi Muhammad lagi seorang tak diambil. Sebab apa? Anak yatim, tak ada siapa nak ambil. Sebab nanti siapa nak bayar upah? Ayahnya tak ada. Betul? Tapi nak tak nak, Halimatus Sa'diyah pun pergi jumpa juga Abdul Muttalib nak jadi ibu susu. Sebenarnya memang miskin hidup Halimatus Sa'diyah, tetapi berkat menjaga Nabi, Masya Allah, tabarakallah, Allah rezekikan dia keldai dia, kambing dia, unta dia jadi subur dengan susunya beranak pinak, tanamannya jadi subur. Berkat jaga Nabi. Kita ni memang tak ada jaga Nabi sebab Nabi dah tak ada, tapi jaga syariat Nabi, jaga jalan Nabi ni, jalan sunnah ahli sunnah wal jamaah ni, insya-Allah Allah balas perjuangan kita. Okey. Bidan Nabi siapa? Mak pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, namanya Asy-Syifa, tu bidan yang menyambut kelahiran Nabi. Sebenarnya sebelum Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susu, ada seorang lagi yang menjadi ibu susu Nabi on the spot masa lahir tu. Sebab kenapa Aminah tak tu? Sebab diujinya Aminah ni tak ada susu tak keluar, diuji lagi. Aminah ni diuji macam mana melahirkan dengan suami tak ada. Yang pertama. Lepas tu dah lahir pula tu, susunya tak ada. Allah Akbar, ujian mak Nabi ni. Lepas tu bila dah susu tak ada, kesian, nak besarkan anak dengan tak ada susu ni, berpisah dengan Nabi sampai umur 6 tahun. Allah Akbar. Sampai umur 5 tahun, 6 tahun. Macam tu. Sebab masa umur 6 tahun tu, mak Nabi bawa Nabi pergi jumpa pak saudara Nabi dekat mana? Kat Madinah. Nak jumpa keluarga belah mak lah. Kat situ. Ujian Aminah sangat kuat. Berpisah dengan bayi baru lahir dalam sehari dua, bawa ke kampung. Kenapa kena bawa ke kampung ni? Yang pertama, agar tidak terpengaruh dengan budaya bandar. Kampung Halimatus Sa'diyah ni dekat dengan mana? Dekat dengan Taif.
Dalam persada ISIS yang saya bawa jemaah umrah ni, kita ke Taif. Kita ke Taif bermalam di Taif. Kita juga akan di Badar pun kita pergi juga. Tempat peperangan Badar pun pergi juga. Jadi kenapa orang-orang dulu anak-anak dia pergi ke kampung? Kerana agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya budak bandar. Macam sekarang pun sama. Agar yang tu yang pertama. Yang kedua pula adalah untuk melatih bahasa Arabnya fasih. Tak jadi bahasa Arab pasar, bahasa Arab kampung, biar sopan santun sikit. Tak ada cepatlah dulu, cepatlah, tak ada gitu. Dia biar sopan santun. Sebab itu dia dihantar ke sana. Itu memang budaya orang Arab. Tapi ada budak-budak yang duduk membesar kat bandar, dia jadi perangai budak bandar lah. Macam kita lah, budak-budak KL, budak-budak tepi-tepi jalan, cokek semua kan. Jadi perangai tak berapa nak cantik lah. Macam tu. Nak jaga Nabi punya hal. Okey. So, yang dikatakan ibu susu Nabi yang pertama tu ialah, siapa ingat? Hamba kepada Abu Lahab. Siapa ingat? Suwaibah ni bila dia beritahu pada Abu Lahab ni, pak saudara Nabi. Abu Lahab, kau dapat anak saudara lelaki. Dia gembira kan, Abu Lahab ni gembira. Aku susukan dia sekarang. Tu dia. Lama kelamaan dia merdekakan Suwaibah, maka Suwaibah pun merdeka menjadi ibu susu yang pertama sebaik sahaja lahir tu. Sebab itu Nabi pernah bermimpi Abu Lahab setiap hari Isnin sesaan dia di neraka diringankan. Kerana apa? Pernah gembira dengan kelahiran Nabi, merdekakan Suwaibah. Macam tu pun Allah balas. Memang confirm masuk neraka, tapi setiap hari Isnin Allah balas dengan sesaan neraka diringankan. Macam tu pun Allah balas kebaikan juga. Kita kalau kita buat lagi hebat sayang Nabi, cinta Nabi, Allah, kita masuk syurga dua sebab. Pertama, Allah redha. Kedua, syafaat Rasulullah. Siapa boleh bagi tahu cagarkan solat maghrib dia tadi, tiket dia nak masuk syurga? Sorry yang angkat tangan. Saya pun tak boleh. Saya kata dengan solat 3 rakaat maghrib tadi, insya-Allah saya yakin sebelum masuk syurga. Siapa berani cakap macam tu? Saya tak berani. Tapi tetap kena solat. Jangan tinggalkan solat, tetap kena solat. Tetap kena solat. Solat untuk dapat redha Allah. Tak solat Allah tak redha. Janganlah saya tak ikhlas ustaz. Jadi buat apa saya solat kalau tak ikhlas? Saya nak redha Allah, sudah. Sedangkan solat itu perkara pertama disoal di akhirat nanti. Betul? Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa tadi saya nak balik patah belakang sikit? Kenapa Rum dan Parsi ni sentiasa dalam sejarah Islam? Mesti ada berkait sikit. Lahirnya Nabi di Rum, istananya runtuh, beberapa tiang besar. Di Parsinya, Majusi tadi terpadam. Dalam surah Al-Quran ada surah Rum. Kerana apa? Ini dua kerajaan besar yang nak berebut ni. Tetapi Allah nak tunjukkan, ni dua kerajaan besar ni, tak ada siapa nak berebutkan Mekah. Satu kaum Arab jahiliah tak bertamadun, tetapi Allah lahirkan insan mulia di dalam masyarakat tu. Allah lahirkan Nabi Muhammad dalam masyarakat tu. Jadi Rom dan Parsi baru tengok, ada insan hebat. Rom ni dia antara dua. Ada golongan ahli kitab Injil, ada golongan ahli kitab Taurat. Dia pegang kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ceritakan bahawa sambutan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu wajib bagi kita yang mencintai Nabi. Wajib. Jangan ada rasa sangsi. Sedangkan kalau kita tarikh lahir kita pun orang ingatkan, sedangkan tarikh lahir orang yang kita sayang, bini kita pun kita ingatkan, betul?
Ini kan tarikh lahir Nabi Muhammad SAW, iaitu 12 Rabiul Awal, ataupun ulama ada berselisih pendapat kata 9 Rabiul Awal, tetapi 20 April itu ramai yang bersetuju, ijma' ulama, 20 April 571 Masihi, 20 April hari Isnin. Tetapi bulan Islam tu sama ada 12 atau 9 Rabiul Awal, tapi banyaknya ambil 12 Rabiul Awal. Kita setiap kali lalu bulan Ramadan, kita jaga diri kita daripada buat maksiat, setuju? Kita buat maksiat, kita elak daripada buat maksiat bulan Ramadan sebab untuk kita dapat ampun daripada Allah, betul? Tetapi bulan Rabiul Awal, kita kena jaga diri kita buat maksiat kerana sayang Nabi. Takut kalau Nabi kat sebelah kita, kita buat benda ni, apa Nabi kata? Kena sentiasa hadirkan Nabi dalam hidup kita. Tuan-tuan perempuan, sebelum saya nak tamatkan ceramah saya berkahwin dengan seorang mu'allaf, isteri saya. Dia orang dusun Kimaragang, orang Sabah. Isteri saya ni adalah pendakwah Kristian, pendebat Kristian. Isteri saya, jangan sebut nama Muhammad depan dia masa zaman tu. Pada umur 16 tahun, isteri saya dah dengan tim dia dah buat dakwah Kristian memurtadkan orang Melayu, dah buat. Ramai tak terkira tu adalah beribu-ribu. Jangan sebut nama Muhammad depan isteri saya masa tu. Dia akan beta balik, dia cocok dengan jarum Nabi Muhammad macam-macam. Dia datang ke Semenanjung bekerja dan juga belajar di Skudai, tapi ada misi untuk sebarkan Kristian. Dalam housemate isteri saya itu ada seorang housemate yang baik akhlak dia, baik amal ibadahnya. Di atas meja ada Bible dan Quran, tak pernah berdebat pasal agama. Dia, yang kawan isteri saya pun tak ada nak berdakwah apa-apa, tapi selalu bangun malam. Baik. Satu hari isteri saya terjumpa buku tentang Nabi Muhammad SAW. Cukup dia baca 2 muka surat, menangis berderai air mata dia. Isteri saya masuk dalam rumah, menangis. Dia cakap kepada housemate yang lain, dia nak masuk Islam, menangis. Tapi dia cakap apa? Kak, boleh tak kalau saya nak jumpa Nabi Muhammad? Saya rindu Nabi Muhammad. Kak, banyak benda dah saya hina Nabi Muhammad. Boleh tak saya nak jumpa Nabi Muhammad? Satu rumah menangis. Sebab apa? Mereka ni dah lama Islam, tapi tak pernah rasa nak jumpa Nabi Muhammad. Kak, tolong kak, mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah Nabi Muhammad ni? Saya dengan 2 muka surat tu, ya Allah bagi hidayah pada isteri saya. Dan di situ juga dia masuk Islam pada tahun 1998. Banyak lagi cerita-cerita dia. InsyaAllah boleh kalau nak jemput isteri saya berkongsi tentang macam mana dia cinta Nabi Muhammad pada kuliah muslimat nanti. Itu dia. Bolehlah setakat ni. Alhamdulillah. Sikit sebanyak daripada saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa kekurangan daripada saya. Semoga belajar sesuatu tak malam ni. Tuan-tuan semua hati sekalian, selawatlah. Dalam banyak-banyak ibadah yang Allah suruh kita, Allah tak buat. Allah suruh kita solat, Allah solat tak? Allah suruh kita puasa, Allah puasa tak? Tapi Allah suruh kita selawat pada Nabi, Allah selawat dulu pada Nabi. Maknanya selawat pada Nabi itu hebat. Hebat. Cerita tentang selawat ni 2 jam tak habis. Kelebihan-kelebihan selawat ni hebat. Allah suruh kita selawat, Allah dulu selawat pada Nabi. Boleh? Kita kena tengok pada rumah kita, pada bilik kita, pada kereta kita. Ada tak sesuatu yang membuatkan kita teringat pada Nabi? Ada tak kita masuk rumah kita, Allahumma salli alaihi wasallam? Kalau tak ada, jauh kita dengan Nabi, jauh. Ada tak kita buka pintu bilik kita, sallallahu alaihi Muhammad? Ada tak di dalam dinding tu tertampal ke Masjid Nabawi ke, capal Nabi ke? Apa yang membuatkan kita teringat Nabi? Kalau tak ada, tandanya kita lagi jauh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Setakat itu saja daripada saya. Semoga semuanya dalam rahmat kasih sayang Allah dan Rasulullah SAW dan mendapat syafaat Rasulullah di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.